جزاك بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk menyambung kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita dah sampai bab nombor 21 dan hadis nombor 188. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام النووي أنه قال باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين رب العالمين. Bab pada menyatakan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Firman Allah Ta'ala maksudnya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Dan firman Allah Ta'ala maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ucapan yang maknanya sesungguhnya umat manusia atau kebanyakan daripada mereka dalam keadaan lalai kerana tidak merenungi surah ini. Al-Imam An-Nawawi dekat bab yang di sini dia nak bagi tahu kita pasal at-ta'awun. At-ta'awun itu kita kerjasama di antara orang Islam. Dan kerjasama itu dia kena di dalam taat Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi takwa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu amalan atau satu kerjasama yang dia akan membawa kita ke satu dosa kerana kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak buat, kita tak tolong. Okay, walaupun satu benda yang kecil. Contohnya kalau satu orang dia minta bagi satu barang dan kita tahu, kita pasti dia akan memakai barang itu di dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya barang itu adalah halal bagi kepada dia, itu amalan yang saleh. Tapi kalau kita tahu dia akan memakai dia, jangan tolong dia. Ya. So sampai peringkat yang macam tu, ya, sampai kalau kita dah pasti. Lagi satu contoh, kalau kita tahu satu orang yang dia selalu dia bermuamalah dengan wang haram. So kita tak bermuamalah dengan dia, tak beli daripada dia, cuba apa yang kita mampu. Tak beli daripada dia, sebab kalau kita beli, maknanya kita bagi dia hutang. Kalau dia ada hutang, dia boleh beli lagi. So kita cuba kalau boleh tukar. Nah, ayat yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala suruh kita wa ta'awanu, ini fi'al amr. Allah suruh kita untuk bekerjasama 'alal birri wat taqwa, itu sahaja. Al-bir, amalan yang saleh, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, sebenarnya ini bukan satu ayat, ini satu surah. Surah Wal 'Asri innal insana lafi khusr. Apa maksud surah yang di sini? Allah Subhanahu wa taala di dalam bahasa Arab kalau ada waw itu maksudnya bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaman. Al-'asr bukan waktu asar. Al-'asr itu zaman daripada Sayyidina Adam sampai akhir zaman. Semua ini panggil dia Al-'asr atau Az-zaman. Allah bersumpah dengan semua masa daripada mula-mula sampai terakhir yang tidak tahu. Tidak ada satu orang yang dia tahu bila akan habis. Allah bersumpah. Wal-'asr, maknanya kalau Allah bersumpah, maknanya waktu itu atau zaman itu atau waktu kita yang kita hidup di dalam waktu itu adalah penting.
Macam wattini wazzaitun. Kalau Allah SWT bersumpah dengan tin dan zaitun, maknanya buah-buahan itu penting sebenarnya untuk badan, untuk hidup, ya. So, kalau Allah SWT ini bersumpah dengan wal asr, maknanya waktu itu penting. Wal asr, semua zaman itu, innal insana lafi khusr. Insan atau manusia yang ada di dalam zaman itu, daripada mula-mula zaman sampai terakhir, semua mereka adalah rugi. Okay, so dan lepas tu ada satu kecualian. Apa? Ala illal ladina amanu, ni satu kecuali. Illal ladina amanu, satu. Dua, wa amilus salihat. Tiga, wa tawasaw bil haqqi. Yang terakhir, wa tawasaw bis sabr. So maknanya ada empat benda. Kalau kita membuatkan dia, kita tidak rugi lagi. Yang pertama, beriman. Kalau kita mentahqiqkan atau membuatkan 6 rukun iman itu alladzina amanu, illa alladzina amanu yang pertama. So, apa yang seterusnya? Sebab semua amal-amalan atau semua yang seterusnya pada yang pertama tidak ada manfaat. Kalau satu orang yang bukan beriman, satu orang yang bukan Islam dan dia buat amal-amal yang saleh, okay, Allah akan terima, Allah tak terima. Ini syarat yang pertama yang kita akan membina di atas dia. Qala illa alladzina amanu dan seterusnya wa amilu. Dan mereka mula amal, okay? Wa amilus salihat, dan Allah Subhanahu Wa Taala namakan dia salihat, iaitu banyak, bukan satu. Sebab salihat mungkin yang berkait dengan bercakap, mungkin yang berkait dengan berlaku. Banyak amal-amal yang saleh. Kita tak mampu buat semua amal-amal yang saleh, tapi kita boleh pilih. Macam kalau kita nak tengok kepada sahabat-sahabat Rasulullah, ada Abu Bakar As-Siddiq, kita Sayyidina Umar Al-Faruq. Tengok setiap sahabat dia ada satu sifat yang khas yang dia fokus di atas dia. Dengan semua keadaan dia, kalau malam atau pagi dekat dengan diri sendiri atau dengan orang lain, selalu dia membuatkan apa? Sidq, iaitu benar. Okay? Sama dengan Sayyidina Umar, selalu dia adil dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan orang yang lain, dengan orang awam, sama, dia membuatkan amal yang sama. So, setiap orang daripada kita, dia boleh duduk diri sendiri dan dia akan fikir apa yang dia mampu untuk istiqamah di atas satu amal yang saleh. Buatlah, buat dia. Apa yang kita mampu untuk membuat, sambung istiqamah sampai hari akhirat. So nanti kita akan dapat. Ilal ladina amanu wa amilus salihat, dan lagi satu yang penting, wa tawasaw, itu wasiat. Kita selalu bagi wasiat atau nasihat kepada, nanti ada satu hadis yang berkait dengan nasihat atau wasiat. Kalau kita jumpa kawan-kawan kita, dia kata nasihatlah kepada saya. Okey, kita boleh terus bagi tahu ni ayat yang di sini atau surah Al-Asr. Okey, tengok nanti kita akan nasihat kepada dia. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, empat benda, fokus di atas empat benda ni. Okey, wa tawasaw bil haqqi, semua benda yang benar, dan wa tawasaw bis sabr. Kenapa daripada semua akhlak atau sifat atau adab di dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala pilih satu sifat, iaitu as-sabar. Sebab semua amal-amal yang saleh, semua benda-benda Islam, dia diperlukan untuk sabar. Kalau sabar itu tak ada, maknanya kita tak mampu buat apa-apa pun. Ya. So maknanya tawasaw bil haqqi dan tawasaw bis sabar. Sabarlah. Okey, macam mana kita akan dapat sabar? Banyak kali kita dengar sabar-sabar, ya. Macam mana kita membuatkan dia? Buat je. Kalau hari ini kita mampu untuk buat sabar macam 1%, esok boleh 2. Kalau esok 2, boleh nanti 10. Macam tu. Qala innamas sabru bit-tasabbur wa innamal ilmu bit-ta'allum. Kalau nak dapat ilmu, belajarlah. Ta'allum, mula belajar. Nanti akan dapat ilmu. Sabar itu mula sabar. Okey, kalau kita beramal dengan sabar, nanti Allah akan tambah kita. Allah akan tolong kita. Selalu langkah yang pertama daripada manusia. Dan lepas tu Allah berjayakan. Kalau kita nak tengok ke pokok itu, walaupun ada banyak hujan, ada banyak keadaan yang baik untuk pokok keluar apa semua, kalau kita tak letak satu biji di dalam tanah itu, dia tak keluar. So langkah yang pertama daripada kita. Tapi Allah tak minta daripada kita untuk buka biji itu. Tak payah setiap hari tengok dia dah pecah atau belum lagi. Tak payah. Allah pecahkan. Allah menciptakan. Allah membesarkan. Allah yang mengeluarkan apa? Buah-buahan. Okey? Kita makan sahaja. Tapi langkah yang pertama daripada kita. Kalau kita tak mula, Allah tak berjayakan. Ini sama juga. Kita mula sabar itu, Allah tolong.
Sampai kita akan dah sampai satu had yang orang lain dia akan takjub macam mana kita boleh bersama lagi. Nah, ni ada satu ucapan daripada Imam Al-Syafi'i, dia kata, "Law lam yunzalillahu illa hadhihi al-ayah lakafathum." Kalau tidak ada, kalau Allah tak menurunkan apa-apa pun daripada Quran kecuali surah yang di sini, itu cukup kepada kita. Ni Al-Imam Nawawi kata. Dia kata macam tu. Kenapa? Sebab semua makna-makna Islam, semua syariat Islam ada di dalam surah yang di sini. Okey? Naam. Okey, hadis yang pertama daripada bab ni, qala wa an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Maksud hadis, dan daripada Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyediakan keperluan orang yang hendak berperang di jalan Allah, bermakna dia telah berperang, dan barang siapa menjaga dengan baik keluarga orang yang berperang, yang dia tinggalkan, maka bermakna dia telah turut serta berperang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey, kita ada dua ayat yang. Ayat yang pertama, satu orang yang dia mula, qala man jahaza ghaziyan, dia mula dan cari, mana ada satu orang yang dia pergi fi sabilillah, dia nak tolong dia, nak sediakan dia. Dan ayat yang kedua, qala wa man khalafa ghaziyan, kalau ada satu orang yang pergi fi sabilillah, dia yang jaga keluarga dia. Apa beza? Yang bezanya, yang pertama dia mula, Rasulullah mendahulukan dia sebab keadaan dia lagi tinggi pada yang kedua. Yang kedua dia cari, dia tak mampu pergi fisabilillah atau tak mampu bagi, tapi dia boleh jaga, boleh tolong, boleh buat apa yang dia mampu. So yang kedua dia rendah sikit. Dan lagi satu beza di antara yang dua orang yang di sini. Yang pertama dia yang macam mana? Macam yang saya bagi tahu tadi, dia mula, tapi yang kedua dia macam tak ada orang yang minta daripada dia untuk tolonglah. So maknanya dia yang terus membuatkan. Dan lagi satu, ramai orang yang berhajat atau satu orang yang macam dia malu untuk minta daripada orang yang lain. Okay, jangan malu, sebab masa yang kita minta daripada dia, kita minta hak kita yang Allah bagi dekat kita. Dan lagi satu, kalau kita macam letak dia di dalam satu keadaan yang terpaksa untuk bagi, itu baik kepada dia. Kenapa? Sebab kita nak jaga dia daripada neraka. Tapi kalau kita tinggalkan dia, dia kata tak nak ganggu, atau saya malu nak minta, atau itu salah sebenarnya. Tak apa, kalau kita banyak cara, bukan yang orang nak minta, peminta dan atau yang penerima. Ada lagi satu orang yang di antara dua orang ini. Ramai orang dia rasa macam malu. Atau mungkin orang yang penerima, dia tak kenal orang yang dia nak bagi. So kalau kita di antara dua orang, kita akan dapat sama juga. Kita tahu satu orang yang kaya, satu orang yang fakir. Tapi orang fakir dia tak kenal orang yang kaya. Kita datang kepada yang kaya. Boleh ada satu orang yang miskin apa semua. Kadang-kadang kita rasa macam kita malu, atau dia kata macam tengok dia nak minta kepada diri sendiri, atau dia nak buat satu syafa'ah. Qala wa man yashfa' syafa'atan hasanah, itu syafaat yang baik sebenarnya. Kita tak ambil kepada diri sendiri, kita tak ambil kepada kita nak bagi kepada orang lain. Ya, Al-Imam An-Nawawi dia kata orang yang di antara dua orang, mungkin dia tak pasti, Al-Imam An-Nawawi, pahala dia lebih besar pada dua-dua. Dia kata macam tu. Sebab susah kalau kita nak minta dan bagi apa semua. Tapi wallahu a'lam, kalau ada satu orang yang dia masuk di antara dua orang, itu yang paling best sebenarnya. Wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'athan ila bani Lihyan min Hudayl فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. Maksud hadis, dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim utusan kepada Bani Lihyan daripada suku Huzail.
Baginda bersabda, hendaklah dalam setiap dua orang keluar salah seorang daripadanya, sedangkan pahalanya akan dibahagikan antara mereka berdua. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, sebenarnya ni yang pasal fi sabilillah sebenarnya. Kalau Rasulullah dia bagi tahu kalau satu orang dia dah sediakan diri sendiri nak pergi, tapi terakhir sekali dia tak dapat. Okey, macam ada satu hal awak semua, apa yang dia dah sediakan boleh bagi kepada orang yang lain, tapi pahala di antara dua orang ini. Kalau mengikuti hadis yang di sini, macam membahagi kepada dua bahagian. Satu orang dia akan dapat separuh pahala dan satu dapat separuh. Riwayat yang di sini yang macam tu. Tapi kalau riwayat yang lain, tak, Allah SWT akan bagi sepenuh kepada yang pertama, yang penuh dengan yang kedua. Sebab yang pertama dia dah berniat. Dan ramai orang dia tak fikir pasal niat. Kalau kita tijarah atau kita buat bisnes sama dengan Allah SWT melalui niat, kita akan dapat banyak pahala. Contohnya, kalau kita nak tidur, sebelum tidur kita akan fikir, okey, esok saya nak solat tarawih 20 rakaat, insya-Allah. Esok saya solat solat subuh berjemaah. Esok semua niat itu yang kita menhadirkan atau kita sebutkan dia, kita akan dapat. Kalau esok kita tak buat, alhamdulillah, pahala niat kita dah ada. So membaniakanlah. Qala an-niyyatu tijaratul ulama. Ini satu kaedah di dalam syariah. Niat itu adalah bisnes sama dengan Allah SWT, tapi untuk orang yang alim. Kenapa? Sebab dia memakai ilmu dia untuk macam mana buat bisnes itu sama dengan Allah SWT. Nah, hadis yang seterusnya, qala wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir-rawha'i faqala man al-qawm قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله قال فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم. Maksud hadis, dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan satu rombongan yang berkendaraan di Ar-Rawha. Lalu baginda bertanya, siapakah rombongan ini? Mereka menjawab, kaum muslimin. Lalu mereka pula bertanya, siapakah tuan? Baginda menjawab, Rasulullah. Tiba-tiba seorang wanita mengangkat anak kecil ke arah baginda lalu bertanya, adakah bagi anak ini ibadah haji? Baginda menjawab, ya, dan kamu mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Haji, baginda menjawab, ya, membuatkan amalan yang saleh kepada orang yang dia belum balik lagi, macam budak kecil yang di sini, kita akan dapat pahala, kita akan dapat. Okey, kalau satu fardu daripada agama macam haji, macam umrah bukan fardu, macam haji atau puasa apa semua, okey, dia akan cukup kepada dia semasa yang dia dah jadi besar, tak payah pergi haji, ya, dia kena pergi. Sebab syarat haji itu ala al-aqlu wal bulugh, akal dia ada dan dia baligh. So satu syarat daripada haji itu dia tak ada, so tak terima. Tapi pahala untuk budak itu, semua usaha ibu dia akan dapat. Masa yang saya baca hadis yang di sini, saya teringat satu kisah. Okey, ni ada satu orang daripada tabi'in, dia bawa anaknya yang tabi'ut tabi'in, nama dia Sufyan bin Uyainah. Ayahnya Uyainah. Dia nak pergi haji dan dia bawa anaknya. Anak dia bawa dan pergi haji. Susah kalau budak itu dia nak main-main, dia nak lari apa semua, tapi dia jaga semua haji itu sampai dia rasa usaha. Okey, tapi Allah Subhanahu wa taala, sebab niat Uyainah itu macam ada ikhlas di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala nak bagi balas balik kepada dia. Nak bagi balik kepada Uyainah itu. Masa yang dia habis haji dan dia kata alhamdulillah, sekarang baru boleh balik. Okey, tak tahu dia mungkin daripada satu tempat yang jauh. So sebelum dia nak keluar, masa dia solat dekat Masjidil Haram, hari esok dia akan balik. Dia duduk lepas maghrib di dalam satu halakah, dan ada ramai orang yang duduk di dalam keadaan haji, semua orang usaha, semua orang bela apa semua. Dan dia duduk di dalam halakah ni Uyainah. Dan dia nampak satu orang yang sebenarnya dia hamba, bukan merdeka. Nama dia Abu Qabus.
dia hamba Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Rasulullah. So, tengok sahabat Rasulullah sahabat. Tapi kalau satu hamba yang dia berkhidmat kepada tuan dia, nanti dia jadi imam alim dan dia duduk dia ajar mereka semua semua orang Islam. Okey, dia duduk di dalam halqahnya. Dan dia kata dia bagi hadis dan dia menjelaskan satu hadis apa semua, dan dia lalu dengan satu hadis iaitu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala. Al-Imam Abu Qabus dia menjelaskan satu pun dari dalam ilmu hadis iaitu semua orang boleh bawa hadis walaupun dia kecil dan boleh mentahdis nanti kalau dia dah jadi besar. Dan dia bagi contoh iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, masa yang Rasulullah dia naik kuda, Sayyidina Abdullah bin Abbas di belakang Rasulullah, umur dia berapa? 12. Dia budak kecil. Tapi dia boleh faham sikit. Dan dia kata satu hadis yang sahih dekat Sahih Bukhari dan Muslim, dan Al-Imam An-Nawawi dia sebutkan dia di dalam Arba'un Nawawiyah. Dia kata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Ya ghulam iaitu budak yang di belakang dia, "Inni u'allimuka kalimat." Saya nak ajar kamu. Dan dia, "Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidu bisyadaka." Hadis itu. Dan dia Abu Qabus dia kata, kalau satu budak dia ambil satu hadis dan dia dah jadi besar, dia boleh mentahdis. So masa yang Uyainah dia dengar hadis itu, dia berdiri di dalam halqah dan dia kata, "Ya Imam, ali hadha tahdith?" Ni boleh ambil hadis walaupun dia budak kecil 10 12? Qala na'am, ya, boleh. Qala hadithu. Dia kata bagilah dia satu hadis. Abu Qabus dia tengok di dalam keadaan haji semua orang usaha macam susah apa semua, dan ada budak yang kecil di dalam semua orang ini. Dia kata, "Sami'tu Abdullah bin Amr bin Al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala." Orang yang berrahmat kepada manusia, Allah akan bagi dia rahmat. Irhamu man fil ard, rahmatlah untuk semua orang, bukan semua orang, semua benda di dalam. Kalau haiwan, kalau pokok, semua benda. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. So kita mudah rahmat di antara kita, Allah akan bagi kita rahmat. Ini hadis yang pertama yang Sayyiduna Sufyan bin Uyainah dia dengar daripada syekhnya iaitu Abu Qabus. Masa yang lepas 50 tahun, okey, Sufyan bin Uyainah, kalau ada satu orang yang baru, dia baru datang kepada dia nak minta hadis, dia akan mentahdiskan hadis yang pertama dengan hadis itu. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Dan pelajar-pelajar dia ambil satu, tak nak kata bid'ah, tapi boleh kata satu sunnah itu, dia ambil daripada Sufyan bin Uyainah. Semua anak murid Sayyidina Sufyan bin Uyainah, mereka mula dengan al-hadis al-musalsal bil-awaliyah. Yang kita dah kenal sekarang, al-hadis al-musalsal bil-awaliyah, hadis ar-rahmah. Okey? Semua orang. Tapi sebenarnya dia musalsal. Apa maksud musalsal? Hadis yang pertama yang kita dengar dia daripada syekh-syekh kita adalah Ar-Rahimun. Sama dengan saya, masa yang saya pergi jumpa syekh saya dekat Masjidun Nabawi, hadis yang pertama yang dia bagi dekat saya sebelum belajar Sahih Bukhari, dia bagi Ar-Rahimun yarhamuhur rahman tabaraka wa ta'ala. Okey? Sampai sekarang ini hadis panggil dia hadis musalsal. Sama sekarang kalau kita nak pergi jumpa satu syekh, hadis yang pertama yang kita baca Ar-Rahimun. Dan itu macam satu wasiat pada rahmat di antara kita. Okey, hadis yang terakhir atau kita kena berhenti? Kena berhenti. Okey, kita akan berhenti di sini insya-Allah dan sambung insya-Allah minggu depan sebelum hari Jumaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.